Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada semua penonton setia Borak Dahsyat. Di malam ni kita akan kembali lagi untuk membincangkan topik-topik berkenaan isu semasa, isu rakyat yang sentiasa menjadi perbincangan umum di kalangan masyarakat. Dan untuk kita bawakan ke studio Dahsyat Jalan Kapal pada hari ini adalah berkenaan kerajaan gagal. Apa perspektif anak muda? Sebab ia melibatkan satu perkara yang amat penting jika kita mengatakan soal masa depan negara. Lihatlah anak mudanya. Kalau kita ingin katakan sejauh mana negara itu mampu bergerak, lihatlah anak mudanya. Maka anak muda ini memainkan satu segmen yang sangat penting dalam mengimbangi sejauh mana negara boleh bergerak pada masa hadapan. Jadi untuk hari ini kita akan bawakan dua orang tokoh anak muda di dalam Parti Keadilan. Sebelah kiri saya saudari Taira Hanim, Ketua Serikandi Keadilan Kelantan. Apa khabar Taira? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat, Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Taira merupakan Ketua Serikandi Keadilan Kelantan. Untuk kita tanya perspektif sama ada ialah di Kelantan bagaimana suasananya, dari segi ekonomi bagaimana yang dapat kita bincangkan. Dan di sebelah hujung sekali, tidak asing lagi, saudara Said Badli Shah, Naib Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Apa khabar Said? Baik, alhamdulillah. Ini kali kedua. Kali kedua diundang ke studio Jalan Kapal. Tapi merupakan antara yang ditunggu-tunggu. Sebab bila Said je keluar, orang akan tanya-tanya, akan nanti. Jadi untuk hari ini kita akan membincangkan tentang perspektif anak muda. Tadi kita telah cerita tentang masa depan negara, soal sejauh mana negara mampu bergerak. Tapi dalam mengisi kelompongan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, terutama dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi peluang pekerjaan, tentang kos sara hidup yang begitu menebal, itu agak meruncingkan kebelakangan ini. Jadi untuk kita bicara soal kerajaan gagal, saya nak bertanya kepada saudari Taira. Orang duk cerita kerajaan gagal. Sebenarnya apa yang anak muda faham dengan kerajaan gagal? Terima kasih di atas soalan itu. Jadi saya rasa bila kita nak bercerita tentang kerajaan gagal ni, saya rasa apa yang anak muda faham dan realitinya, kerajaan gagal di setiap peringkat keputusan dan setiap sektor pemerintahan, dari segi ekonomi, dari segi undang-undang, dari segi pendidikan dan sebagainya, di setiap apa orang panggil layer of administration and governance, kerajaan telah gagal. Okey, sebagai contoh, sebelum ini kita bercerita tentang bantuan COVID-19 ya. Kita tak pasti sebenarnya sejauh mana bantuan itu telah berjaya, kan? Sampai kerajaan kata nak bagi face mask berapa keping di setiap household, tapi kita pun tak tahu sebenarnya berapa ramai saja rakyat yang dapat face mask itu daripada sekecil-kecil perkara. Tapi di dalam perkara yang lain pula seperti darurat dan penggantungan demokrasi itu sendiri, tidak ada demokrasi dan tidak ada kepimpinan dalam kerajaan pada masa sekarang ini ya. Saya tidak faham kenapa kita nak meluluskan berbilion-bilion bajet untuk COVID-19 tapi menggunakan dengan parlimen tidak dibincangkan di peringkat legislatif dan juga tidak dibincangkan dengan the rest of the members of parliament ya. Dari segi kerajaan gagal juga sangat penting untuk kita lihat bagaimana kerajaan hari ini. Saya rasa ini yang paling penting sebab ini melibatkan nyawa ramai rakyat Malaysia. Kerajaan gagal membendung pandemik itu sendiri dan setiap hari hampir 100 orang rakyat Malaysia mati disebabkan kegagalan kerajaan. Kita tak pernah menyangkakan bahawasanya pada hari ini, selepas tahun lebih, almost 2 years, kita masih lagi mempunyai beribu-ribu kes pada hari ini. Kalau kita lihat di negara lain, ini saya kira sangat lucu. Saya sentiasa tengok story-story orang yang ada kat luar negara dan sebagainya. Di London dan UK sebagai contoh, orang dah boleh buka face mask di luar, tapi kita DG baru tengah duk ajar pakai double masking pula kan. So we are going to reverse. Tapi lagi satu kegagalan kerajaan, saya rasa ini paling menyakitkan hati dan juga we see the face of the government sebab kerajaan salah priority di antara nyawa rakyat dan ekonomi. Kelihatannya ekonomi itu lebih penting. Kelihatannya mendengar cakap-cakap tycoon supaya ekonomi terus dibuka itu lebih penting. Ya, persoalan
Bagaimana kasino boleh dibuka tapi makcik Kiah jual nasi lemak sampai pukul 8 saja? Macam mana? So jadi saya rasa itu adalah antara kegagalan kerajaan. Kalau kita nak cerita pasal kerajaan gagal, 3 hari 2 malam belum tentu habis ya kawan-kawan. Tapi ini salah satu lagi sebagai contoh, vaksin. Semalam kita tahu pengemis vaksin, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyebut bahawasanya rakyat Malaysia ni sampai kena jadi pengemis vaksin, sampai berbiji-biji laptop dan devices yang nak kena guna untuk daftarkan vaksin. Tapi kerajaan masih menyalahkan rakyat, anti-vaksin dan sebagainya. Saya rasa itu merupakan hanya satu hoax ataupun sentimen untuk menutup kegagalan kerajaan pada hari ini untuk mengawal pandemik dan juga untuk menyediakan vaksin kepada rakyat seperti berikutan phase itu, phase 1, 2 dan ketiga untuk kita mencapai herd immunity. Dan jika kerajaan berterusan, saya rasa we are not getting any better in this situation. Tadi saya ada ingin bertanya tentang banyak perkara, tapi oleh kerana Tahira dah sentuh berkenaan dengan ekonomi. Sebelum ni PKP darurat. Lepas tu waktu dulu tak darurat, kes dah meningkat tinggi. Kemudian darurat ni ingatkan makin okey, makin teruk. Kan, dari segi ekonomi. Jadi ada menteri mengatakan bahawa kita tak boleh tutup sektor ekonomi ni. Kita kena jalankan juga. Sebab kalau tidak negara akan banyak masalah. Peniaga-peniaga, penjaja kecil juga akan masalah. Mungkin Tahira ada pandangan dari segi perkara itu. Ya betul. Saya bukanlah saya nak kata saya ni peminat ataupun advocate, tapi saya merasakan bahawasanya penting untuk kita solidify PKP untuk betul-betul memulihkan keadaan dari masa sekarang. Sebab kalau kita tak buat betul-betul PKP, perkara ini akan berlanjutan. Sebab kita lihat macam mana PKP 1 itu telah berjaya, di mana kita tak boleh pergi kerja, everything was closed for that short period of time, dan dengan cepatnya kita boleh regain the momentum. Tapi kalau kita buat, tengok berapa lama sudah kita buat PKP separuh masa macam ini ya, tapi tidak juga kes berkurangan. Jadi saya rasa itu penting untuk kerajaan sebenarnya memberi priority, kan? Jadi tengok sekarang ni, ini lagi satu kegagalan. Dah buat PKP, PKPD dan sebagainya separuh masa, tapi you bagi rakyat ambil wang air sinar, kan? Jadi kalau PKP yang separuh masa ini berterusan sehingga bertahun-tahun, rakyat pun dah tak ada duit nak makan, nak cari kat mana lagi? Kerajaan pun tidak beri bantuan. Ya, itu antara masalah. Oleh kerana Tahira daripada Kelantan juga. Kelantan negeri PAS, diperintah oleh PAS, dan PAS juga adalah sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Sebagai Ketua Serikatan di Keadilan Kelantan, adakah saudari melihat ada sambutan di kalangan rakyat, masyarakat di Kelantan itu berkenaan dengan kerajaan gagal? Mungkin kepada kerajaan negeri ataupun kepada kerajaan persekutuan? Saya rasa momentum itu ada. Rakyat sudah kalau kita tengok sentimen-sentimen di bawah grup-grup Facebook, walaupun segmentasi pengguna yang berbeza berbanding Twitter dan juga Facebook, tapi kita lihat kemarahan itu sudah ada. Tapi sentimen kaum dan agama masih lagi kuat. Jadi apa yang saya boleh simpulkan, Kelantan ini kita kena solidify lah sikit macam mana, because it's apa orang panggilnya different segmentation of voters. Tapi kekecewaan itu ada, tidak dapat dinafikan. Di peringkat negeri sangat-sangat teruk juga. Sebagai contoh, kerajaan negeri sendiri tidak ada sebarang advokasi untuk rakyat ambil suntikan COVID, suntikan vaksin. Sebagai contoh, lebih kurang 10,000 rakyat tak ada nak pergi kepada PPV tempat vaksin itu. Jadi saya rasa itu lagi satu kegagalan kerajaan negeri untuk memberikan advokasi kepada rakyat. Kenapa pentingnya untuk mengambil vaksin ini. Saya pun dah penat bila orang cerita pasal Nelofa sebut Kelantan, kan? Bila vaksin pun Kelantan juga. Jadi Kelantan, yes, you have to step up. It's time to step up. Sebab seperti ada satu sisi yang dikesampingkan dalam membantu negara menangani masalah COVID pada hari ini. Saudara saya, tadi Kelantan juga disebut tentang Kelantan ni. Kalau dulu zaman Tok Guru almarhum disebut-sebut sebagai sebuah universiti politik di Malaysia, Kelantan itu sendiri adalah sebuah universiti politik. Dengan keadaan sekarang, soalan saya bukan khusus kepada Kelantan, tapi soal kerajaan gagal. Kenapa? Tadi Tahira dah sebut soalnya, kenapa kerajaan gagal dan sebab apa ianya gagal? Sebab kalau kita nak dibandingkan, term kerajaan gagal itu lebih disebut sekarang. Dulu waktu zaman Barisan Nasional ataupun mungkin PH 2012 tidak terlalu disebut soal kerajaan gagal. Tetapi kali ini dilihat seperti begitu ketara. Jadi mungkin ada konteks berbeza atau bagaimana? Saudara Syed boleh beri penjelasan perkara itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Umar dan sahabat saya, saudari Taira, Ketua Serikan di negeri Kelantan. Kalau kita nak menyebut soal kerajaan gagal terma gagal ini terma yang serius, saudara. Dia sebut gagal. Gagal ni termanya keras bunyinya. Kalau di sekolah itu gagalnya bagaimana? Adakah gagalnya satu subjek? Gagalnya dua subjek? Atau gagalnya keseluruhan subjek kan? Tapi istilah yang digunakan pakai oleh masyarakat hari ini menggelarkan kerajaan hari ini itu adalah sebuah kerajaan gagal. Mengapa? Ini dia jadi persoalan besar. Kalau saya nak mulakan mengulas tentang kerajaan gagal ini, saya nak mulakan dengan bagaimana kerajaan gagal ini mendapat kuasa. Mula-mula ambil kuasa itu juga satu kegagalan. Apa kegagalan dia? Kita lihat Barisan Nasional memerintah negara. Berpuluh tahun mereka mendapat kuasa melalui jalan pilihan raya. Okey. Kemudian pertembungan berlaku antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Takdir Allah, Barisan Nasional tewas. Pakatan Harapan memerintah. Ini jalan dia. Kita ambil kerajaan. Kemudian tiba-tiba entah datang daripada mana mereka yang melompat masuk membentuk satu pakatan baru yang dipanggil sebagai Perikatan Nasional ke Perikata Nasional ke saya tak tahulah. Ada? Daripada mengambil kuasa ini, sudah menjadi satu kegagalan. Ini kegagalan yang besar. Kerana daripada jalan mengambil kuasa itu juga satu kegagalan. Melantik menteri ada satu kegagalan. Gagal dari awal lagi. Daripada awal dah gagal. Jadi kalau kita nak istilahkan kerajaan ini gagal, sebab tu saya mulakan bagaimana Muhyiddin masuk ke dalam kuasa. Kegagalan yang pertama, kegagalan untuk mendapatkan kuasa dengan jalan yang sebenarnya gagal. Kemudian kita lihat pemerintahan, meletakkan menteri dalam jumlah yang begitu besar, ini gagal. Orang tanya saya, adakah ini kejayaan? Kau nak bangga apa? Belum pernah lagi dalam sejarah negara Barisan Nasional memerintah negara, belum pernah lagi 71 kabinetnya, tak pernah. Pakatan Harapan 40 anggota kabinet. Perikatan Nasional 71. Adakah ini kejayaan? Tidak. Ini kegagalan. Duit rakyat dibazirkan. Ini kegagalan. Seorang menteri dibayar puluh ribu. Kos di antara keseluruhan kabinet itu mencecah jutaan. Ini kegagalan yang kedua. Mengambil kuasa dah gagal, membentuk menteri dah gagal, pelantikan dah gagal. Sudahlah 71. Ada pula lagi pelantikan Duta Timur Tengah pula. Yang sampai hari ini saya tidak tahu apa fungsi. Bila kita kata dengan orang ni, apa fungsi dia tu? Entah. Pandailah kau gemuk. Kan? Duta Timur Tengah ni berfungsi. Apa fungsi? Apa fungsinya? Sudah ada 71. Apakah 71 ini tidak cukup? Menteri luar ada lagi, MITI ada lagi. Ada menteri luar, ada timbalan menteri luar. Ada pula lagi Duta Timur Tengah. Ini apa? Bukan ini satu kegagalan? Ini kegagalan. Dah ada dua kegagalan yang saya sebut. Kemudian kita tolaklah ke tepi semua. Kita pergi kepada COVID. Kita melihat tadi sahabat saya mengulas, dia punya ulasan tu cukup lah, saya ingat, untuk memberikan gambaran bahawa mengurus COVID ini gagal. Kita tidak menyentuh soal COVID itu sendiri. Kita tahu ramai kawan-kawan kita kena COVID. Ada yang masuk ICU, ada yang pulih, ada komplikasi kemudian, ramai yang meninggal. Ini soal serius. Kita tidak petikaikan COVID itu, kita petikaikan bagaimana COVID itu diurus di tangan kerajaan. Adakah berjaya? Tadi saudari Taira dah sentuh United Kingdom. Dia kata di UK dah tak pakai dah face mask. Ini kita forum kena pakai demi menjaga SOP, menghormati SOP. Rakyat ikut, menteri ikut tak? Tadi saudari Taira sentuh UK. Sekarang saya nak perincikan sikit tentang UK. UK ni lebih kurang bulan April, saya ingat tahun 2020, April tahun lepas, kes di UK tak macam kita. 50-60 ribu kes sehari. Apa kerajaan dia buat? Pada 22 Disember
2020 kerajaan diumum total lockdown. Ini bukan lockdown separuh masa, bukan lockdown yang pukul 8 kedai malam, kedai makan tutup. Tak ada, ini total lockdown. Betul-betul punya lockdown, bukan main-main punya lockdown. Total lockdown. 22 Disember sehingga 17 April. Umum total lockdown, lebih kurang 116 hari saya ingat. Apa kerajaan dia buat? Beri pakej bantuan. Sediakan pakej bantuan. Siapkan plan kecemasan. 116 hari total lockdown United Kingdom, London. Apa kesannya? Pada April 2021, daripada 60,000 kes di United Kingdom, hari ini lebih kurang 1,500. Turun. Bagaimana kerajaan dia buat? Satu, dia buat total lockdown. Dua, pemberian vaksin secara meluas. Kita melihat Datuk Seri Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar sering menyebutkan vaksin ini slow, vaksin ini tidak diurus dengan baik. Mengapa? Kerana negara luar memberi kita contoh. Contoh yang terbaik itu United Kingdom. Saya ambil dulu sebab Saudari Taira dah sebut tadi. Contoh terbaik itu United Kingdom. Apa United Kingdom buat? Dia beri vaksin 1 dos. Ini yang Ketua Pembangkang sebut ini. Beri 1 dos dulu. Beri 1 dos kepada lebih 60% rakyat untuk menurunkan curve COVID itu. Beri 1 dos dulu. Kesannya pada April 2021 turun daripada 60,000 kepada 1,500. 1,000. Ini jadi betul lah kawan-kawan kita dekat London, even tu tak pakai dah pakai face mask. Mereka berjaya. Sekarang nak dikaitkan dengan kerajaan gagal. Adakah kita berjaya? Kita buat PKP yang sama bulan Mac tahun lalu. Bertemu bulan Mac tahun ni sampai ke hari raya. Dapat balik kampung? Tak dapat. Ini nak dikatakan kejayaan? Tidak, saudara. Ini kegagalan. Tapi kalau dari segi, yalah, kalau kita nak kata pertama PKP agak longgar, itu pertama. Itu memang kena akui. Tapi dari satu sudut, bantuan kerajaan, inisiatif yang kerajaan kemukakan, kalau kita lihat ini antara mungkin banyak juga yang disalurkan, kan, banyak juga yang penerima-penerimanya, walaupun itu juga datang daripada duit rakyat, kan. Inisiatif kerajaan itu ada masih gagal lagi. Bagaimana perkara ni boleh dicernakan? Ini yang saya sebutkan tadi, pengurusan di peringkat awal itu sendiri, pengurusan yang separuh masa. Apabila pengurusan sistem, cara pelaksanaan, pentadbiran pemerintahan ini tidak dilaksana dengan kemas, kesan dia apa? Kesan dia kita terpaksa mengulangi the same step. Ini yang kita hadap sekarang. Nampak tak? Pada bulan Mac dah ada. Ketika dia umum lockdown bulan Mac, bulan April bulan Mac, bulan April tu dengan stimulus package-nya, dengan package bantuan apa? Bantuan prihatin. Saya tak maulah sentuh iSinar, iLestari ini, tak mau. iSinar, iLestari ini bukan bantuan kerajaan. iSinar, iLestari ini kita bantu diri kita sendiri. Duit kita ambil. Kerajaan tolong lulus saja. Bukannya kerajaan bantu kita, tidak. Ini bantuan prihatin, moratorium. Apa beza PKP bulan Mac dan PKP kali ini? Ketika itu moratorium diberi. Kali ini tidak. Kita tidak boleh pergi kerja, kita terikat, bantuan tidak ada, iSinar dah ambil, iLestari dah guna, stimulus package tidak ada, demokrasi tidak berjalan, moratorium kena bayar. Kita mengulangi balik. Sebab tu tadi saya setujulah dengan Saudari Taira. Dia kata kita ni reverse. Daripada pakai face mask, kita kena pakai double face mask. Negara lain dah buka. Kita satu face mask pakai 2 face mask. Mungkin besok lusa pakai 3-4 face mask. Mana kita nak tahu kan. Ini. Sebab itu saya mengulangi, saya menegaskan dengan siapa juga saya cakap, di mana juga pentas saya menyebut, saya mengatakan kerajaan ini gagal dari segi mengurus, mentadbir, melaksana untuk mencegah COVID. Pelaksanaan mekanisme untuk melawan COVID itu gagal. Kerajaan ini kerajaan gagal. Dari satu sudut lain, sebab Taira tadi pun ada sentuh tentang ekonomi. Saya nak panjangkan sekali lagi kepada saudara Syed. Ironinya, sebelum pengumuman berkenaan dengan PKP yang katanya 3.1 ni, yang lebih ketat katanya, ironinya ada satu mesyuarat dengan industri, dengan tycoon
umpamanya keputusan sejauh mana ketat PKP ini umpama ditentukan dalam mesyuarat bersama tycoon, bersama industri itu, adakah kerajaan gagal ni ada kerajaan tycoon atau kerajaan bagaimana? Saudara Zaid, Kalau nak diistilahkan itu bukan kerajaan rakyat itu juga satu kegagalan. Saya tak mau mengambil mesyuarat yang itu, saya nak ambil mesyuarat yang terbaru. Kita jangan pergi jauh-jauh. Mesyuarat yang itu jangan. Kita ambil mesyuarat yang terbaru. Mesyuarat yang terbaru, katakan umum mesyuaratnya hari ini, pengumumannya besok. Pengumuman besok memberitahu bahawa ada pengumuman besar lusa. Kemudian pengumuman besar itu memberitahu bahawa ia akan diperincikan oleh Kementerian Terbabit Tulat. Adakah ini kejayaan? Ini kegagalan, saudara. Kalau kita nak reverse tentang mesyuarat yang melibatkan industri besar, pandangan kerajaan hanya mendengar industri besar baru buat PKP. Sedangkan yang terbaru ini pun begitu. Maksudnya daripada itu hari membawa kepada hari ini, keseluruhan mekanisme, keseluruhan pelaksanaan, keseluruhan pengurusan ini gagal. Gagal. Okey, terima kasih Saudara Zaid. Perincian kita dah sentuh tentang kenapa gagal dan juga disentuh dari segi ekonomi, dari segi SOP dan juga PKP tu Saudara Zaid sebut tadi. Tentang isu restoran beroperasi sampai 8 malam pun ramai yang bising. Sebab sebelum ni dah pernah jadi situasi 8 malam je. Kemudian rakyat bising, rakyat marah, dianjak sampai pukul 10. Sekarang sebab tu ada orang slow. Orang kata COVID ini kalau dia nak mengganas, dia akan bermula daripada pukul 8 1 minit sehingga 7.59 pagi. 8 pagi sehingga pukul malam tak boleh sebab COVID. Orang slow sampai tahu tu. Dan ada juga yang lagi bising kan, dia kata aku masuk kerja pukul 8. Kalau dah kedai buka pukul 8, bila masa aku nak beli untuk sarapan? Jadi itu antara benda-benda yang dipertikaikan rakyat. Jadi kita balik semula soalan kepada tentang kerajaan gagal. Tahira, kalau kita lihat sejauh mana seriusnya kempen kerajaan gagal ni, kita dapat lihat orang yang sebelum, kalau kita tengok kawan-kawan di media sosial, kadang-kadang kita tengok background orang yang letak hashtag kerajaan gagal tu, sebelum-sebelum ni tak pernah bercerita pun tentang politik, dia tak pernah fikir pun tentang politik, dia tak pernah kritik pun kerajaan, dia tak pernah menunjukkan sokongan dia kepada mana-mana pihak pun. Tetapi individu seperti itu sekarang dia dah terlalu, orang kata secara terbuka komen, letak hashtag kerajaan gagal. Jadi sejauh mana Tahira melihat perkembangan ini? Satu, dari sudut keberanian anak muda, yang kedua dari sudut bagaimana tahap kebencian, kemarahan kerajaan terhadap kerajaan gagal ini boleh pergi. Okey, terima kasih saudara moderator di atas soalan tadi. Saya menyambut baik dengan respons-respons dan apa orang panggil gerakan-gerakan di media sosial yang guna hashtag kerajaan gagal, dan termasuk juga sejenis aktivisme ya. Kalau kita lihat ada yang sudah ditahan kerana melukis mural kerajaan gagal. So maksudnya perkara itu sangat memberi kesan kepada anak muda. Dia bukan sahaja di media sosial, tapi sepertinya kalau tak ada COVID ke apa benda, sepertinya anak muda sudah bersedia untuk beraksi. Ya, jaga-jaga kerajaan Muhyiddin. Ini penting. Saya rasa jadi saya faham yang maksudnya daripada political, maksudnya pengundi dan anak muda di atas pagar sangat terkesan, sangat terbeban dengan keadaan kehidupan seharian mereka. Jadi meluahkan amarah di media sosial dan juga di jalanan. Tapi ada satu perkara yang kita perlu ingat sebagai satu parti politik, kita perlu sedar dengan apa orang panggil populisme ataupun aktivisme. Kita tidak mahu ini hanya menjadi satu sentimen. Jadi bila satu sentimen dan trend, ramai yang menunggang untuk mendapat arti dan sebagainya. Jadi kita perlu capture kemarahan rakyat itu dengan sesuatu yang substantif. Bila kita bercakap tentang bagaimana kegagalan dan bagaimana dengan kuasa ketidakpuasan hati mereka itu boleh diterjemahkan kepada menukar kerajaan untuk untuk pilihan raya akan datang. Jadi dan juga saya rasa ini adalah masa yang terbaik untuk advokasi. Kita bercerita tentang bagaimana demokrasi dicuri dan sebagainya. Dan juga saya nak bercerita juga ya kegagalan dan bagaimana anak muda hari ini sangat struggle untuk hidup ya. Macam mana how it surface eventually.
terbebannya anak muda, sebab anak muda adalah in the middle, ya, dalam usia 18 hingga 40 tahun, sama ada mereka seorang pelajar which is eventually and actually literally dalam sektor pendidikan itu sendiri. Kita boleh tengok sekejap kena pergi kampus, sekejap tak kena pergi kampus, sekejap boleh balik kampung, sekejap kena pergi kampus balik, sekejap belajar online sebagainya. Kita risau anak muda di dalam usia universiti ini akan menjadi lost generation, sebabnya it doesn't work for them. Dan juga bagaimana anak-anak muda ini sebenarnya yang bekerja, jika bekerja mereka ada anak dan sebagainya, dan kena naik LRT, commuting dan sebagainya. Jadi beban kegagalan kerajaan itu ada di pundak bahu anak muda. Dan anak muda ini juga adalah segmen yang juga membantu ibu bapa mereka. Kita boleh lihat macam mana the growing of gig economy, macam mana berpuluh-puluh ribu riders Foodpanda dan GrabFood yang terbaru sebab anak muda kehilangan kerja dan tidak ada tempat bergantung. Jadi bagi saya sebagai juga mengambil pengajaran daripada kisah dan peristiwa ini, sebagai parti politik saya kira kita perlu sebagai contoh ada yang menawarkan dalam kes LRT, anak muda juga yang pergi kerja dan tiba-tiba kemalangan pula. Itu pun prasarana ingin hanya memberi RM1,000. Jadi sangat inadequate dalam mengurus itu sendiri dan bagaimana menambahkan lagi beban anak muda. Saya suka kalau ada advokasi dan juga bentuk insentif daripada parti-parti untuk membantu pro bono sebagainya, kos membayar peguam untuk menuntut dan menyaman kerajaan gagal ini. Dan saya rasa itu bagaimana kita perlu bekerjasama dengan anak muda dan juga perlu orang panggil direct dia energy supaya ia hanya bukan menjadi satu bentuk populisme. Tera, sebab bila kata tentang pembelaan secara pro bono begitu, banyak juga siri demonstrasi dah dibuat, tunjuk rasa. Baru-baru ni undi 18 di depan pintu parlimen dah dibuat. Di Johor, di Parit Raja. Parit Raja ni kawasan memang pure Melayu, UMNO. Dikenali begitu. Juga sudah berani tunjuk rasa malam raya, letak bendera banner kerajaan gagal sebagainya, dan keadilan juga telah menawarkan pro bono itu. Dari segi itu ada di kalangan mereka ini juga sebelum ini bersama pihak yang lain, kan? Sekarang bersama pihak lain, dilihat sokongan anak muda itu begitu orang kata anjal, senang berubah dan sebagainya. Jadi kalau nak dikaitkan dengan trend ini bagaimana Saudara Tera? Sebab itu saya katakan tadi, you have to populisme dan sentimen ini perlu digarapkan untuk menjadi sebuah sokongan kepada perubahan kerajaan. Kita nak berubah kerajaan bukan kita sekadar nak kuasa, tapi kita cuba untuk membentuk dan polisi dan reformasi. Kalau kita bercakap tentang Parti Keadilan sendiri, itu adalah agenda kita supaya anak muda juga faham kenapa kita kena tukar kerajaan dan faham dan memaknai sendiri apakah itu agenda reformasi. Saya kira itu adalah sebenarnya apa yang kita perlu buat, bekerjasama dan kita solidify the movement into something substantive. Sebagaimana kita memberi tekanan kepada kerajaan untuk menghadapi accountability dan mengambil tanggungjawab di atas kegagalan mereka. Dan juga saya lagi satu saya suka, saya rasa ada video tular, semua pun dah tengok macam mana ada this one anti, kalau tak silap saya, memaki ataupun marah Khairi Jamaluddin on his face. Yes. Jadi saya rasa itu adalah macam kita bukan kena normalisasikan, but sebagai anak muda kita kena start pointing finger, this is your fault. This is your action that has becoming the epic failure sampai ke tahap ini sekali. Jadi saya rasa kita perlu membawa anak muda untuk menabrak feudalisme di kalangan anak muda yang kalau kita nak bersuara sikit masih ada kalau di media sosial sekalipun yang bercakap kalau kita bersuara dan bukanlah menentang, maksudnya asking for accountability daripada kerajaan, kena jaga adab dan sebagainya. Kan? So jadi apa yang saya katakan bahawasanya keperluan dalam demokrasi itu sendiri adalah merupakan satu proses. Dia tidak terhenti di peti undi selepas, ia merupakan satu proses memastikan bahawasanya the elected representative eventually akan bertanggungjawab dan akan accountable dalam pemerintahan dan juga apa yang dibawa oleh mereka. Terima kasih Saudara Tera. Bagi yang sedang menyaksikan,
Borak Dahsyat pada malam ni kita bawakan berkenaan kerajaan gagal. Apa perspektif anak muda? Bagi yang sedang menyaksikan boleh komen, boleh like dan juga boleh kongsikan ke seberapa banyak media platform yang ada untuk disebarluaskan perbincangan pada malam ini. Dan juga kalau ada yang perasan, kalau anda buka live ini, anda akan dapat satu untuk undian berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, dan kita akan paparkan sewaktu akhir forum nanti. Saudara Syed, tadi Saudara Tahira ada sebut tentang suatu kesedaran ditambah dengan sentimen, itu akan membawa kepada satu sokongan terhadap sesebuah parti politik dengan apa yang berlaku. Kalau kita dengar anak muda, dia komen pasal politik, dia ambil tahu pasal politik, dia memberi satu pandangan tentang politik. Tetapi dari satu sudut juga ada yang memainkan sentimen bahawa anak muda dah bosan dengan politik, dah penat dengan politik, dah lelah dengan apa yang telah dihadapi pada hari ini. Satu, orang yang baru habis belajar cari kerja. Orang yang dah bekerja kena buang kerja. Pengangguran meningkat sampai lebih daripada yang sepatutnya. Dan juga dari segi KDNK negara, pelik unjurannya. Jadi dengan perkara-perkara ini, adakah bermakna anak muda itu betul bosan dengan politik, ataupun mereka ada sesuatu dalam pemikiran mereka, dalam kepala mereka, yang mana mereka tidak dapat nak describe benda tu? Mungkin saudara saya boleh beri pandangan. Kalau saya nak sebut tentang anak muda dan politik, saya nak komen begini. Saya sangatlah yakin bahawa anak muda hari ini sangat cakna terhadap politik. Buktinya di mana? Saya sangat yakin bahawa anak muda hari ini sangat cakna terhadap politik. Kenapa? Kalau kita lihat ketika pemerintahan Pakatan Harapan sebelum ini, kita mengusulkan supaya undi 18 dikuatkuasakan. Mengapa? Kerana kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu sangat yakin peranan anak muda perlu diberikan lebih untuk memilih tanggungjawab, memilih pemimpin negara. Ini keberanian Pakatan Harapan menurunkan had undi daripada 21 kepada 18. Kita bawa, kita usul, kita pindah dan kita luluskan. Ini keberanian. Kenapa? Kerana kita sangat yakin bahawa anak muda hari ini cakna terhadap isu politik. Tapi hari ini kita lihat bahawa kerajaan yang ada pada hari ini, dia takut. Dia takut nak laksana undi 18 ni. Sebab apa? Sebab dia tidak yakin bahawa sokongan anak muda ini boleh diperolehi dengan mudah. Dia tidak yakin itu. Apabila ketidakyakinan itu tidak ada kepada kerajaan, ini memberikan bukti kukuh bahawa anak muda sebenarnya cakna politik. Bukan bosan. Anak muda tahu apa yang berlaku. Anak muda ambil tahu apa yang berlaku. Kerana itu kita lihat apabila undi 18 ini tidak dilaksanakan, ada suara-suara protes. Malah ada kumpulan yang berhimpun di hadapan parlimen. Saya tidak tahu kumpulan daripada mana. Pada ketika itu ada kumpulan yang berhimpun di hadapan parlimen membantah. Mengapa kumpulan-kumpulan ini timbul? Mahasiswa-mahasiswa yang timbul bantah kerana mereka cakna tentang politik. Menjawab soalan itu, saya sangat yakin bahawa anak muda hari ini ambil tahu isu bosan politik. Ya, jangan kata anak muda, saya pun bosan. Macam manalah macam manalah jadi tak bosan? Dah elok-elok demokrasi dipilih, dah elok-elok kerajaan dipilih, kemudian dijatuhkan dengan jalan yang tidak benar, kemudian dirosakkan, diberikan kepada mereka yang mengambil alih kuasa dengan jalan yang tidak betul. Sebab itu tadi kita mulakan dengan kerajaan gagal itu tadi. Saya sudah sebutkan di peringkat awal tadi. Ambil kuasa itu sendiri adalah satu kegagalan. Ini yang melelahkan anak muda. Ini yang meletihkan orang muda. Saudara saya, kalau kita kaitkan juga perkara itu, satu anak muda kan, dari satu sudut lagi betapa gagalnya kerajaan apabila dia tidak dapat mengawal ahli-ahli parlimen, tidak dapat mengawal menteri-menteri mereka. Umpama ada pembangkang dalam kerajaan juga.
Tetapi sebagai contoh UMNO berada dalam kerajaan, tetapi mereka memainkan seolah-olah peranan mereka juga mengkritik kerajaan itu. Jadi bagaimana Saudara Syed melihat perkara itu? Adakah sekadar wayang ataupun survival politik atau bagaimana Saudara Syed? Dalam komponen kerajaan Perikatan Nasional hari ini ada beberapa parti. Satu, Parti Pribumi Bersatu. Ini parti yang sangat baru dan kebanyakan yang menganggotai PPBM ini adalah kumpulan yang dapat kuasa secara tak betul, lompat dan sebagainya. Kalau saya nak menyebut istilah pengkhianat itu terhadap PPBM ini terlalu keras, tapi itulah istilah yang sesuai kepada parti PPBM. Yang kedua, ada komponen parti lama seperti UMNO, PAS. Mengapa kita lihat lately ini UMNO begitu mengkritik? Kerana pengalaman. Saya boleh katakan begitu, kerana pengalaman. UMNO memerintah Malaysia lebih pada 60 tahun. Kita tidak boleh deny pengalaman yang UMNO ada. Kita tidak boleh deny pengalaman yang pemimpin-pemimpin UMNO ada. Kerana pengalaman mereka. Apabila mereka merasakan Perdana Menteri, Menteri-Menteri, kegagalan yang begitu jelas, pengurusan yang begitu lemah. Tadi Saudari Taira menyebut tentang orang marah menteri di pusat pemberian vaksin. Mengapa sampai tahap begitu? Kerana pengurusan, kelemahan. Kerana itu, sebagai komponen kerajaan, daripada langkah-langkah berada di dalam kerajaan, kini mereka lebih voice out. Mereka lebih bersuara. Saya rasa ini perlu sebagai komponen kerajaan. Cuma mungkin belum masanya UMNO terlalu berani. Masih ada had lagi saya. Kalau saya jadi orang UMNO, nasib baiklah saya orang keadilan. Kalau saya orang UMNO, hari ini juga saya suruh UMNO keluar. Kerana kerajaan ini lemah. Kerajaan ini rosak. UMNO voice out tu okey lah. Dah mula dah ada kebenaran sikit lah. Dah mula lah. Tapi jangan berhenti. Keluar daripada kerajaan. Kerana kerajaan ini gagal. Kerajaan ini gagal mengurus negara. Kerajaan ini gagal mentadbir negara. Orang muda lelah. Pekerja lelah. Saya lelah. Omar lelah. Penat. Ni kejap lagi nak menghadap PKP lagi. Betul. Nak keluar rumah tak boleh. Anggota keselamatan susah. Saya nak beri contoh. Contoh macam anggota tentera kita. Saya kadang-kadang kesian Umar. Kalau kita lalu Roblox tu, kita nampak abang-abang tentera kita kan, pegang senapang. Kadang-kadang saya rasa kalau saya jadi menteri dalam negeri, lebih baik saya kerahkan anggota tentera ini menyiapkan fasiliti perubatan kecemasan. Menteri Kanan Pertahanan juga. Kalau katakanlah saya jadi Menteri Kanan Pertahanan, nasib baiklah saya tak jadi Menteri Kanan Pertahanan kan? Kalau saya jadi Menteri Kanan Pertahanan, saya kerah. Saya kerah tentera dalam keadaan darurat ini, saya kerahkan mereka untuk menyiapkan fasiliti perubatan kecemasan. Kita urus betul ICU di negara ini. Kita urus semua pusat perubatan ini. Bukan kita downgrade peranan abang tentera suruh jaga Roblox. Saya bukan nak kata hina anggota tentera, tidak. Saya cukup memandang tinggi, cukup menghormati abang-abang tentera. Tapi takkanlah kita letakkan anggota tentera jaga Roblox. Apa polis tidak cukup? Apa rela tidak boleh? Sehingga kita memaksa polis duduk, kita memaksa tentera duduk situ. Bukankah ini satu pengurusan yang gagal? Sedangkan peranan itu boleh dibesarkan lagi, boleh diluaskan lagi untuk diberikan peranan yang lebih dengan tempat yang betul. Ini maksud saya. Kadang-kadang saya kesian penjawat awam ini. Kerana kalau tadi kita sebut anak muda lelah, inilah penjawat awam lebih lelah. Tentera lelah, polis lelah. Bila dikuatkuasakan PKP, terpaksa Roblox, terpaksa diadakan Roblox, polis dan tentera ini yang terpaksa melaksanakan. Cuti dibekukan punya lambung. Cuti dibekukan. Betul. Kan? Kemudian amalan double standard. Kan? Bila anggota polis, bila orang biasa lain, orang kaya kan sikit lain. Ini melelahkan semua, melelahkan masyarakat, melelahkan kaki tangan awam, melelahkan badan uniform. Saudara Syed telah sentuh berkenaan dengan bagaimana pemikiran anak muda yang bosan dengan politik, yang ingin melihat satu perubahan, reform, bagaimana ingin melihat satu keberanian pimpinan membuat keputusan, bagaimana UMNO dilihat sudah semakin bersuara, tetapi hakikatnya masih dalam kerajaan pada hari ini. Jadi untuk lanjutan daripada soalan itu,
dalam konteks bernegara, kalau kita lihat pada hari ini saudari Taira, dari segi ekonomi, dari segi perundangan negara, sistem demokrasi. Dari segi ekonomi, pertama kita dapat melihat bagaimana satu unjuran KDNK yang agak orang kata pelik bagaimana dibaca KDNK itu. Sedangkan contohnya suku ketiga kita dah nampak ada peningkatan dalam KDNK. Kemudian suku keempat sudah jatuh kembali, kan? Tetapi dengan keadaan dah jatuh itu masih boleh diunjurkan ke tahap yang agak luar biasa KDNK itu pada tahun ini. Itu pertama. Yang kedua, dari segi pelaburan yang melabur nak masuk dalam negara pun dah berkurang. Yang keluar pun ada lagi, kita tidak mampu memberi tawaran kepada mereka untuk kekal dalam negara. Itu satu sudut ekonomi. Satu sudut perundangan negara. Kalau kita lihat banyak inisiatif yang sedang digerakkan oleh kerajaan lalu, Pakatan Harapan untuk menggubal undang-undang. Sebagai contoh, kalau kita boleh lihat Akta Gangguan Seksual yang diusahakan oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah ketika itu 2018 lagi telah diutarakan. Sehingga kini tak tahu apa cerita. Jadi bagaimana saudari Taira melihat satu sudut bagaimana orang muda nak berhadapan dengan kesuntukan ekonomi yang begitu mencabar, dan yang kedua bagaimana ketidakkompetennya kerajaan hari ini untuk buat kerja. Saudari Taira. Terima kasih saudara moderator. Okey, yang pertamanya berkenaan orang muda. Saya sudah sebutkan tadi bahawasanya anak muda in the middle is being sandwiched because of the tanggungjawab yang banyak, sama ada menyediakan kepada keluarga sendiri, belia yang masih belajar, dan juga orang muda yang having independent ibu bapa sebagai contohnya, ya. Okey, jadi dalam keadaan yang ketidakstabilan ekonomi, saya rasa setakat ini kerajaan masih belum memberikan satu data yang konklusif tentang berapa persen ataupun berapa peratuskah anak muda sebenarnya yang telah kehilangan kerja. Dan juga seperti yang saya katakan sebentar tadi, the mushrooming of gig economies tanpa social security. Ini saya nak cakap sedikit, ya. Kita mempunyai sekarang, kalau tak silap saya, lebih kurang 50,000 rider Foodpanda dan Grab Food. Dan kita juga hari-hari baca berita, kalau kita tengok bagaimana rider Foodpanda yang berumur 18-19 tahun meninggal dunia ketika melakukan kerja, dan kita tahu mereka sebenarnya tidak ada sebarang perlindungan sosial ataupun social security, tidak ada SOCSO, tidak ada APF. Malah kalau mati ataupun meninggal semasa menjalankan kerja, hanya mati katak saja. Orang lain yang lompat katak, tapi yang mati kataknya adalah rakyat jelata dan anak muda. Saya kira ini adalah satu kerajaan Perikatan Nasional di bawah Muhyiddin Yassin sebenarnya mempunyai tangan yang berlumuran darah. Okey, jadi seperti yang saya cakap, ceritakan tadi, the survival mode anak muda sekarang ini, dari segi saya kira nasib peniaga kecil dan sebagainya. Tapi dalam keadaan sekarang, dalam keadaan keterdesakan sekarang, kita masih lihat the bloated cabinet of government masih lagi tidak dipotong gaji, langsung tidak dipotong gaji. Dan juga GLC, saya kira masa ini adalah masa yang bagus dan masa yang sesuai untuk kita mempertimbangkan penstrukturan GLC. Sebagai contoh, bagaimana seorang chairman GLC boleh mempunyai gaji lebih kurang 70 kali ganda daripada the minimum wage ataupun gaji minima di Malaysia. Saya kira itu adalah masa pandemik adalah masa terbaik supaya kita boleh lagi kalau mengikut ekonomi Keynesian, like you help people from the bottom of the tier of the society, memberikan pekerjaan. Saya kira kalau kita shrink sedikit gaji chairman GLC, prasarana dan sebagainya ini, berapa ramai boleh kita bagi kerja, job creation kepada anak-anak muda. And I mean the threshold is low. Gaji di Malaysia bukannya 2,500 gaji minima, betul atau tidak? Jadi saya kira kerajaan boleh cuba untuk memikirkan, kalau tidak, apa gunanya affirmative action. GLC dan GLIC adalah ditubuhkan untuk memastikan kelancaran affirmative action ataupun dasar-dasar affirmative di Malaysia. Tapi dalam keadaan keterdesakan sekarang, even kerajaan masih gagal untuk melakukan dan mengambil langkah-langkah sebegitu rupa.
Okey, berkenaan itu adalah dari sudut ekonomi juga. Berkenaan pelaburan, saya rasa MITI has no basis untuk memberikan bacaan pelaburan yang akan meningkat dalam masa beberapa tahun. Kalau kita lihat perjanjian apa orang panggil, nak dapat meeting dengan Raja Saudi Arabia pun tak dapat, dah pergi menyapu sajalah, tak dapat meeting pun kan. Dah sampai video call. Itu cerita dia kan. Even Indonesia, saya risau sebenarnya Indonesia, they can flaunt dia rupiah lagi tinggi daripada kita. Maksudnya even Indonesia is faring better than Malaysia dalam keadaan sekarang ini. Saya Taira, sebelum itu, kalau kita kata soal menghadapi pandemik, Malaysia pun hadapi, kita dalam rumpun yang sama, Nusantara. Indonesia juga berhadapan dengan pandemik yang sama. Yes. Rakyat mereka jauh lebih ramai. Dalam keadaan menangani COVID itu, kita melakukan pelbagai inisiatif dari sudut pelaburan sebagai contoh. Ya. Dua-dua hadapi pandemik, tetapi Malaysia tak dapat tarik begitu banyak, dan dalam masa sama yang berada dalam negara pun keluar. Yes. Tapi dalam situasi pandemik yang sama juga, Indonesia, Amazon masuk, Tesla masuk, Toyota masuk. Hyundai yang berada di Malaysia sebelum ni pun pindah ibu pejabat di Indonesia. Jadi apa sebenarnya masalah dari sudut pelaburan? Adakah negara luar tidak yakin dengan kepimpinan negara ataupun tidak yakin dengan ketulusan yang sedang kerajaan amalkan? Bagaimana saudara Taira melihat? Saya rasa defisit trust ataupun defisit kepercayaan, defisit trust, kepercayaan kepada kerajaan bukan saja berkurang di kalangan rakyat Malaysia, tapi juga dalam keadaan sekarang pelabur-pelabur juga ya. Jadi saya rasa because kalau kita melihat media-media luar negara, international, mereka juga memanggil kerajaan ini sebagai the backdoor government, and the government has been stolen by Perikatan Nasional. Jadi itu adalah sentimen yang juga sangat kuat di media antarabangsa yang menyebabkan keyakinan pelabur itu turun. Dan bukan setakat itu sahaja, Malaysia sebenarnya sudah dalam tempoh yang sekian lama di bawah pemerintahan Barisan Nasional ini has been riddled with many issues, skandal mega dan sebagainya. Kita belum sepenuhnya lagi recover daripada 1MDB. Now our government is being stolen. So image yang terjejas dulu masih belum dipulihkan sepenuhnya. Yes, dalam masa 22 bulan kita cuba memulihkan image Malaysia di mata dunia, dan dalam keadaan sekarang kerajaan yang dicuri dan juga pandemic, it's not any better on how we are at the stage of international economy itself. Dari segi perundangan, kalau dilihat banyak dia tak selesai, akta gangguan seksual dah lama dibincang. Katanya sepatutnya dibentang pada Mac 2020, hingga sekarang tak tahu apa cerita. Banyak lagi yang lain-lain juga. Yes. Mungkin boleh beri pandangan. Ya, ini akta-akta yang sepatutnya telah diluluskan oleh kerajaan Perikatan Nasional, tapi masih lagi kerana darurat ini juga. Dan juga sebab kita tak buka parlimen sebagai contoh ya, kita juga sekarang ni dalam proses meratifikasikan CPTPP, iaitu Transnational Pacific Agreement dengan United States dan juga China. Sekarang ini ingin juga masuk dan menyertai the multilateral agreement sekarang ini, tapi Menteri MITI masih tidak memberikan apa-apa kata putus kerana kita tidak buka parlimen untuk membincangkan akta-akta yang perlu diubah dan akta-akta yang perlu di-amend oleh kerana parlimen kita ini juga digantung. Jadi penggantungan parlimen ini mungkin memberi satu life extension kepada Perikatan Nasional, tapi hanyalah orang panggil menggantung pelbagai proses, terutama lebih-lebih lagi juga proses ekonomi yang perlu dilalui melalui parlimen, because they don't have the mandate, tak ada mandat parlimen untuk mengubah akta-akta dan sebagainya. Jadi ini adalah the double jeopardy yang dipraktiskan, yang diamalkan oleh kerajaan Perikatan Nasional bila masa mereka menggantung parlimen. So jadi, dan juga tidak ada ruang yang khusus yang kita boleh bawa perkara-perkara ini untuk dibincangkan dalam kalangan ahli parlimen untuk towards
a greater direction. Alright, terima kasih Taira. Sebab perkara ni penting sebab ramai yang bertanya kan, kenapa parlimen nak kena buka, kenapa parlimen nak kena bersidang, buang masa lah, ramai yang bersembang kat dalam parlimen ni. Sebenarnya ini perkara-perkara yang kita nak bincangkan. Pertama tadi dari segi sosial, itu sudah gagal, kesihatan sudah gagal, ekonomi sudah gagal, demokrasi juga itu gagal dalam konteks apa yang berlaku pada hari ini. Sebagai contoh, satu isu rakyat, diumumkan pada bulan Januari yang lalu 150,000 tak silap ke 200,000 laptop percuma kepada anak-anak daripada pelajar daripada golongan keluarga B40. Tapi hakikatnya sampai sekarang tak, dan diumumkan oleh Yayasan Hasanah yang diberi mandat untuk menggerakkan usaha inisiatif ini September 2021 baru nak selesai. Jadi yang sekarang nak belajar macam mana? Kan dah umum waktu belanjawan lalu, sekarang tak selesai-selesai lagi, tak selesai September. Jadi ini perkara-perkara yang perlu dibincang dalam parlimen untuk disoal. Saya berbalik kepada saudara Syed. Sebelum saudara Syed habiskan tadi sebut tentang UMNO dan sebagainya. Jadi kalau kita kaitkan situasi itu yang dipecat baru-baru ini, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, bekas pengerusi prasarana, dan juga beliau juga merupakan, jangan lupa beliau merupakan pengarah pilihan raya UMNO, kan, orang yang dekat dengan pimpinan UMNO. Dan dengan keadaan itu, pertama, adakah ia mengesahkan kerajaan gagal kerana PN dilihat seolah-olah nak ambil kredit terhadap pemecatan itu? Pertama. Yang keduanya, adakah saudara Syed lihat akan ada beberapa kejutan lain di lantaran pemecatan Datuk Seri Tajuddin Rahman? Silakan. Mengulas tentang isu pemecatan Tajuddin ini, sebenarnya ada benda lucu lah. Dan satu yang kita lihat adalah mungkin dari sudut kelemahan Datuk Tajuddin menjawab kepada media itu sendiri. Kelemahan ataupun cara beliau menjawab itu memberi cerminan bahawa kerajaan yang ada ini melantik mereka yang sedikit tidak kredibel ataupun kredibiliti yang agak lemah untuk mengepalai JLC penting seperti prasarana. Maksudnya di peringkat awal mereka lantik, kemudian mereka lihat itu satu kegagalan dan akhirnya mereka memecat immediate pemecatan pada Tajuddin itu begitu immediate. Kalau saya nak berseluruh lah dengan saudara Umar, Tajuddin dah sudah, ada satu lagi Din yang belum. Din lagi satu itu pun masih gagal lagi. Itu jangan dilupa. Kalau ditanya saya apa kejutan seterusnya, saya tidak terkejut kalau yang lain pun sepatutnya dibuang sama, daripada Tajuddin dan seterusnya sehinggalah kepada Muhyiddin. Kerana ini gagal, saya sebutkan berulang-ulang daripada tadi, kerana kerajaan ini gagal daripada kepala ke ekor ke kepala. Jadi Tajuddin ini adalah salah satu contoh yang pihak kerajaan lihat bahawa dia gagal, tetapi kegagalan yang ada di dalam kerajaan yang lain ini tidak mereka lihat. Tadi saudara Umar sebut tentang pemberian laptop. Razidin ini sebagai Menteri Pendidikan misalnya, cukup mudah kerja dia. Tira pun boleh jadi Menteri Pendidikan, agak-agak kes tinggi umum sekolah tutup, agak-agak kes rendah umum sekolah buka. Isu pokok kan kita tengok, isu pokok, isu laptop, PDPR daripada rumah, isu pokok ini tidak selesai. Kalau saya jadi Perdana Menteri, jangan kata Tajuddin, Razidin pun saya buang. Habis Tajuddin, Razidin, lepas tu Muhyiddin, kita buang semua. Mana? Kegagalan itu terlalu besar. Kalau kita lihat daripada konteks darurat misalnya, apa peranan darurat daripada awal? Kita merasakan bahawa kita perlukan darurat untuk menurunkan curve COVID. Kita perlukan darurat untuk melawan COVID. Kita perlukan darurat untuk meredakan COVID. Sehingga ke hari ini mencecah 7,000. Saya percaya mungkin akan cecah 8 ke 9. Adakah darurat ini memberi gambaran bahawa langkah itu berjaya? Ya, kegagalan. Ia adalah kegagalan. Ia bukan kegagalan Tajuddin, ia adalah kegagalan Muhyiddin. Ia adalah satu kegagalan. Wa imalah, apalah orang kata dengan darurat? Saya tetap mengatakan bahawa darurat ini gagal untuk mengekang COVID-19. Ini adalah satu kegagalan. Apa kegagalan yang paling besar? Menghalang demokrasi berjalan. Ini kegagalan yang paling besar. Tidak ada lagi dalam mana-mana negara kita lihat memerangi ataupun mencegah COVID, demokrasi negara itu digantung. Tidak ada. Di mana-mana dunia
Tapi di Malaysia berlaku. Cara menghalang COVID dengan menggantung parlimen. Tadi awal-awal tadi Tira ada sebut orang yang meniaga shopping kompleks apa boleh pergi kerja. Ada pekerja kilang yang belum tentu ambil vaksin, kilang dibenarkan buka. Tapi ahli parlimen yang confirm dapat vaksin tak dibenarkan kerja. Dah selesai 2 kali dah. Ini kegagalan. Ini kegagalan. Saya berikan contoh mudah itu tadi. Pekerja kilang yang belum tentu ambil vaksin, kilang dibenarkan buka. Tapi ahli parlimen yang confirm ambil 2 kali vaksin Saya dah dekat. tak boleh pergi kerja. Tak boleh pergi kerja. Adakah ini kejayaan? Ini kegagalan. Sebab tu saya ulangi tadi. Jangan katakan Tajudin, semua perlu dipecat sehingga Muhyiddin. Itu jawapan saya. Saudara saya, kalau dari segi konteks itu kan, secara tidak langsung ialah mungkin ada kesilapan daripada sudut Datuk Seri Tajudin kan. Dari satu sudut lain, adakah saudara saya melihat Perikatan Nasional itu cuba mengambil kesempatan dengan menjadikan Datuk Seri Tajudin itu sebagai kambing hitam untuk meredakan kononnya kemarahan rakyat kepada mereka? Adakah Perikatan Nasional ambil kesempatan itu? Ya, satu sudut ya. Ia seperti seolah-olah cuba menutup kesalahan mereka yang lebih besar dengan membuang saudara Tajudin. Saya tak kata saudara Tajudin, Datuk Tajudin itu betul lah. Apa yang dibuat itu memang memalukan. Tetapi apa yang kerajaan buat ini jauh lebih menyusahkan. Ya tak? Kalau Tajudin yang sikit ini dia nampak, kenapa yang besar ini dia tak boleh lihat? Kita semua jauh lebih terkesan. Okey, kes Datuk Tajudin dan kes yang terkesan dengan kita punya COVID ni lebih besar lagi kes kita ini. Tapi kegagalan yang kita, yang kecil itu mereka nampak, yang besar ini kenapa mereka tidak ambil tindakan yang sama? Disepikan Kan? ekonomi menggunakan Jadi kalau katakanlah ada orang UMNO tengok live kita malam ini, saya nak beri nasihat. Oleh kerana saya katakan bahawa kerajaan ini gagal untuk meraihkan pemecatan Datuk Tajudin, keluarlah ramai-ramai UMNO daripada kerajaan. Baru betul kerajaan itu gagal, kita tukar balik. Itu cara dia. Silakan. Ya, tapi di situ ada logiknya. Jika kita lihat kalau nak diletakkan di bahu di pundak Datuk Seri Tajudin itu kesalahan secara total dalam isu LRT ni, bagaimana pula dengan kes peningkatan yang mendadak COVID kan? Bagaimana pula isu sekolah tak selesai, PDDR kita tak tahu, umpama macam side circle kan. Dia kalau rendah buka sekolah, nanti bila naik sikit tutup balik. Dia macam tak ada hala tuju. Individu-individu ini bagaimana kan? Adakah terus kekal kuasa? Kegagalan pokok misalnya pematuhan SOP. Kita ambil contoh pematuhan SOP cukup. Ini kegagalan perkara pokok. Pekerja di Kelantan buka kedai melebihi beberapa minit, kompon 50,000. Polis yang jaga sekatan jalan raya, isterinya yang berada dalam sama daerah berjumpa di saman 2,500. Menteri yang berhari raya bersama beranak pinak, dia hanya sebut bahawa kononnya anak pinaknya tinggal satu rumah, walaupun kita pun belum tahu, hanya dipanggil siasatan. Ini perbezaan. Ini kegagalan. Itu jadi masa kalau sebelum telah diugut oleh Datuk Hamzah Zainuddin, lepas ni tak ada siasat, lepas ni salah, tak ada kompon-kompon nak terus sumbat dia. Itu hanya untuk rakyat. Ada terkecuali untuk beberapa individu. Jadi kita berbalik. Ada soalan terakhir kepada saudara Taira dan juga nanti kepada saudara Said sebelum rumusan setiap seorang. Untuk saudari Taira, dalam konteks kita cerita soal gagal dari segi ekonomi, dari segi demokrasi, sosialnya, politiknya, pendidikannya, banyak sudut yang diambil kiri. Untuk orang muda dalam keadaan sekarang, apa yang menjadi pertimbangan anak muda sebenarnya dalam membuat pilihan? Kerana anak muda hari ini ramai yang tidak berparti, tetapi mereka ambil tahu dalam perkara itu. Jadi pertimbangan yang bagaimana yang akan diambil kira oleh mereka dalam membuat keputusan, terutama pada PRU dan pilihan raya nanti? Saya bertanya. Terima kasih saudara moderator. Jadi anak muda apakah pertimbangan terbesar? Obviously saya tidak boleh speak for the rest of Malaysian youth. Tapi saya rasa agak kritikal adalah mostly the livelihood. Anak muda sekarang banyak it's on only survival mode. Bukannya tidak fikir nak jadi jutawan dan sebagainya, bukan sebab apa? Sebab
dalam berdasarkan keadaan sekarang. Jadi saya kira sebagai parti politik, apa yang anak muda mahukan adalah gaji minima yang tinggi. Gaji minima yang tinggi bukanlah 1,500. Gaji minima yang tinggi kalau kita tengok garis kemiskinan sekarang ini, kalau rumah itu 2,000 lebih, the household kurang daripada 2,000 lebih dikira miskin bandar ataupun di bawah poverty line lah, kalau kira di bawah aras kemiskinan. Jadi saya rasa it's only decent kalau gaji anak muda sekurang-kurangnya 2,000 untuk sebagai permulaan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah saya rasa yang penting juga termasuk dalam survival adalah harga rumah. Dalam perkembangan terbaru saya tak tahulah deal apa kerajaan Perikatan Nasional ni strike with Berjaya Corporation, but never in my life I've heard intergenerational loan. Sebelum ini loan paling lama kita boleh buat 35 tahun. Tapi dalam Kerajaan Perikatan Nasional memberikan ruang kepada Berjaya Corporation, dan saya pun tak tahulah berapa ramai lagi developer yang akan pakaikan polisi yang sama, boleh loan intergenerational selama 60 tahun. Jadi adakah benda ini akan menyelesaikan masalah harga rumah mahal? Tidak. Kita kena ingat bukan Asian Financial Crisis, maafkan saya, krisis financial 2008 di Amerika Syarikat, mereka mengadakan sebagaimana kita katakan satu affirmative action untuk rakyat Amerika Syarikat pada waktu itu mudah untuk memiliki rumah. Jadi instead of reducing or decreasing the price of the house, mengurangkan harga rumah, mereka memudahkan untuk membuat pinjaman. Jadi satu pelajaran yang kita perlu belajar daripada American Financial Crisis, bukan American, it's actually world that starts with America, pada tahun 2008 adalah kerana begitu, speculation dan housing bubble yang tidak dapat dielakkan. Jadi sebagaimana di Malaysia sekarang ini, kita tidak mahu spekulasi dan housing bubble ini berada dalam keadaan tidak terkawal dengan mendapatkan pinjaman selama 60 tahun. Saya rasa itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi itu tidak membantu rakyat kebanyakan untuk memilih rumah, membeli rumah, untuk memiliki rumah. Itu membebankan rakyat untuk memiliki rumah. Sebenarnya kerana tycoon ini akan mengambil kesempatan, biar sajalah nak buat berapa sekalipun harga rumah, because eventually ini adalah masa of repayment. Ini antara pertimbangan. Yes, antara pertimbangan orang muda bagi saya adalah the livelihood. Belum cerita lagi pasal penjaja kecil yang dulu harga paru RM7, sekarang harga paru dah jadi RM18. Kita belum cerita lagi inflasi. Itu terlalu apa orang panggil, terlalu mendesak juga bagaimana harga barang naik. Sebagai contoh, dalam pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan, Menteri KPDNHEP, Datuk Saifuddin pada waktu itu pergi pantau harga ayam mesti only certain price, RM5 kalau tak silap saya sekilo. Tapi pada hari raya lepas harga ayam RM9 sekilo. Jadi ada RM10 pun ada. Ya, RM10 pun ada. Jadi itu masalah dan harga kos hidup yang terlalu tinggi yang perlu dihadapi oleh anak muda, terutamanya urban poverty ataupun urban livelihood. Jadi saya rasa ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambil kira dalam segmen anak muda. Terima kasih Saudara Tahira. Sebab dalam isu anak muda ni bukan perkara yang kecil, kerana mereka perlu melihat dari satu sudut, bukan nak cerita beli rumah, bukan nak cerita untuk besarkan perniagaan sebagainya. Simpanan bulanan pun belum tentu dapat. Betul. Itu simpanan bukan kena terpakai. Jadi ini antara perkara yang menyesakkan anak muda pada hari ini, yang perlu anak muda lihat supaya ia dapat ditangani dengan baik. Akhir sekali Saudara Said, sebelum pergulungan rumusan, Saudara Tahira dah cerita pertimbangan yang mereka perlu buat. Sekarang anak muda nak tahu apa yang anak muda nak kena buat sekarang. Ya, soalannya adalah bukan anak muda, bukan apa yang anak muda perlu buat, tapi apa yang rakyat Malaysia perlu buat. Dia kalau anak muda saja tak jadi, dia kena keseluruhan rakyat. Kita ni
Sebagai orang politik, kita mampu menyampaikan saja. Kita menceritakan kelemahan, kita nampak kelemahan, kita beritahu. Kebobrokan, kita lawan. Perkara tak betul, kita tegur. Tapi setara manalah kekuatan yang kita ada kalau rakyat tidak bersama? Kita hanya boleh beritahu, kita tegur. Benda yang tak betul, fakta kita keluarkan, kita beritahu fakta. Jadi bila berbalik soal apa yang perlu anak muda dan rakyat lakukan, tukarlah benda yang dah rosak itu, tukarlah. Kalau katakan tidak boleh sekarang, kita kena simpan azam untuk tukar kerajaan ini apabila sampai waktu yang sesuai. Jadi dalam waktu ni apa nak kena buat ni? Kalau dalam waktu ini, apabila kita lihat ada kesilapan, nampaknya kerajaan ini dia jenis macam mana tahu? Dia jenis bila ada orang bising, dia berubah. Kalau saudara Umar ingat dulu ketika PKP yang sebelum ini, bila kerajaan mengenakan peraturan tutup kedai pukul 8, orang bising-bising dia berubah. Saya percaya kali ini pun super. Jadi untuk dalam masa yang terdekat, sebab kita ni melawan seolah-olah mentimun lawan durian ni, kita nak lawan lebih tak boleh. Mereka ni ada full power. Ini kerajaan, menteri ni semua orang hebat ni. Kita rakyat ni tak ada apa. Kita rakyat ni kais pagi makan pagi, kerja tak ada. Menteri ni full power ni. Jadi apa yang kita boleh buat waktu ini adalah bila ada kebobrokan, kesilapan, kita suarakan, kita lawan, kita tekan. Kerana saya percaya apabila kita tekan, ia berubah. Seperti mana saya sebutkan tadi, SOP kedai makan berubah. Tajudin, kesilapan Tajudin di dalam sidang media, kena hentam orang ramai tegur, dia pecat. Maksudnya kerajaan ini seolah-olah menunggu pandangan. Dia tidak memikirkan dari segi plan strategi, dari segi manajemen, dia tidak fikir apa yang sesuai, tapi dia tunggu. Dia seolah-olah baling dulu, aku baling dulu. Tengok. Kalau tak marah okey lah. Try lo. Ayat bahasa pasar ni kita try lo. Tengok rakyat marah. Rakyat tak marah okey. Nampak rakyat marah. Rakyat marah kita tarik balik. Ini. Itu pun ada moratorium. Rakyat marah pun kan. Ini ada problem ni. Ini kerajaan ini dalam problem ni. Jadi kalau dalam masa terdekat, rakyat kena peka. Rakyat kena tahu. Yang penting adalah rakyat kena jelas. Adakah langkah ini langkah yang betul? Tak betul suarakan. Macam semalam kan, viral satu video Menteri Penjelaras Vaksin Yang Berhormat Khadijah Mauludi kena marah dengan satu warga emas. Saya ingatlah seorang anti lah. Itu satu contoh yang terbaik yang boleh kita lakukan. Sebab kita tahu sekarang ini menteri tidak kredibel. Yang ada ni menteri ni semua tidak kredibel, tidak boleh kerja dengan betul. Jadi nak melawan, menjurus kepada perubahan kerajaan, sementara ini voice out, terus suarakan, jangan berhenti. Itu yang boleh saya nasihatkan. Terima kasih saudara Syed. Sebab desakan itu kena berterusan kan. Kalau kita biar benda tu akan jadi semakin bobrok. Sebagai penutup, saudari Tahira, 1 minit, silakan. 1 minit. Okey, saya faham yang kita semua, terutamanya anak muda, sudah penat. Kita penat lihat perangai-perangai politikus yang tidak fikirkan pun apalah nasib rakyat di bawah. Dan saya tahu anda semua penat dengan SOP ni, SOP fatigue kan. Kita disuruh untuk lockdownkan diri, tapi hakikatnya anak muda tidak mempunyai kemampuan untuk lockdownkan diri. Kerana apa? Sebab pada pukul 7 pagi kita kena berada di stesen LRT untuk commute pergi kerja. Bukan macam menteri dah escort dapat ada driver tol dan minyak pun telah dibayar. Itu adalah dua hakikat yang berbeza antara anak muda, rakyat kebanyakan dan juga para menteri. Yang keduanya, saya faham juga kita anak muda dan ramai rakyat kebanyakan ini juga berada dalam fasa political fatigue. Sebab kita tak minta PRN Sarawak, kita tidak minta Muhyiddin Yassin, kita tidak minta Mahathir Mohamad. Kita minta kepada reformasi. Tapi ini yang jadi adalah roti basi, mungkin apa yang jadi pada sekarang ini. Jadi saya minta lagi sekali supaya kita bersemangat. Anak muda, rakyat, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau orang kata kita kurang ajar, teruskan bersuara. Kerana yang kurang ajar itulah sebenarnya yang membuka pekung di dada orang-orang penguasa. Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit puisi Osman Awang. Sebab saya cukup tak suka bila kita bercerita tentang bagaimana penguasa ini memijak-mijak kepala rakyat jelata. Orang kata kita kurang ajar. Jadi puisi Osman Awang, bukan Osman Ahmad, sorry. Just half of it. Lihat petani-petani yang kurang ajar memiliki tanah
dengan caranya. Sebelumnya mereka tidak punya apa kerana ajaran malu dari bangsanya. Suatu bangsa tidak akan menjadi besar tanpa memiliki kurang ajar. Jadi jika mereka kata kita kurang ajar, berbanggalah, guna fakta, nombor dan sebagainya, kita akan terus melawan penguasa dan kita akan terus melawan sehingga kita menang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Tahira. Saudara Said, 1 minit terakhir. Wakil rakyat ni apa dia? Kerajaan ini apa dia? Mereka ini adalah pekerja kepada rakyat. Mereka ini adalah pekerja kita. Wakil rakyat ini kita yang lantik. Kita lantik mereka untuk bekerja bagi pihak kita. Bukan kita lantik mereka untuk jadi tuan kepada kita. Ini mentaliti rakyat kena ubah. Kena ubah yang ini. Bahawa kita tuan kepada wakil rakyat. Jadi kalau dah saya katakan tadi kita tuan, rakyat ini bos, menteri ini pekerja, apa yang patut rakyat buat? Bila dia tak bergerak, tegur. Bila tak jalan, bising, kita bunyi. Bila kesilapan, kita tegur. Kan? Itu tugasan rakyat sekarang. Kerana mentaliti itu kena ubah. Bahawa wakil rakyat bukan tuan kepada rakyat. Kita beri undi kepada dia untuk dia mewakili rakyat, bekerja untuk rakyat. Kalau kita ada sikap begini untuk menegur wakil rakyat, tegur menteri, saya ingat kita boleh berubah. Macam tadi Tira sebut lah, kena berani lawan penguasa. Kena ada sikap kurang aja. Janganlah sampai sikap kurang aja. Tapi kalau dah perlu, tak apa lah. Nak buat macam mana kan? Kalau kerajaan ni bersuara, katakanlah forum malam ini, tiba-tiba lepas ni Tira kena tangkap, kita kena bangkit lah lawan. Contoh saya bagi. Kita kena bangkit lah lawan, contohnya kan. Melawan penguasa yang bobrok itu kewajipan. Tapi saya tak ada puisi lah nak bagi. Dia kewajipan. Dia kewajipan, bukan pilihan. Dia bukan, dia apabila ada penguasa yang bobrok seperti kerajaan sekarang, penguasa yang lemah, kerajaan yang lemah, apabila tidak ada orang yang langsung melawan, keseluruhan akan rusak dan tenggelam itu. Saya duk cari-cari dah, tak sempat nak cari puisi ni. Terima kasih ke Saudara Said. Begitu antara perbincangan kita hari ini, kerajaan gagal. Apa perspektif anak muda kalau disentuh dalam topik ini, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pendidikan, dari segi kebobrokan kerajaan, di mana kegagalan itu semuanya telah kita rungkai dalam topik yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi kita saksikan undian yang telah kita buat di awal forum tadi berkenaan kerajaan gagal. Apa perspektif anak muda? Adakah kerajaan itu gagal? Di Facebook dan juga di Twitter, masing-masing boleh lihat. Majoriti bersetuju bahawa anak muda melihat kerajaan hari ini gagal. Jadi sekian saja. Bagi yang menyaksikan, boleh terus like, boleh terus kongsikan ke seberapa banyak platform yang ada untuk kita sebar luaskan info ini. Kembali lagi pada hari Khamis akan datang untuk topik dan tajuk-tajuk isu semasa dengan pimpinan yang akan kita ketengahkan. Jadi untuk hari ini dapat dilihat isu yang kita bincangkan, desakan itu kena sentiasa berterusan supaya rakyat dapat memainkan peranan. Rakyat adalah tuan kepada negara ini, bukannya pimpinan yang tak tentu pasal itu. Jadi hujah kita adalah hujah rakyat. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.